dengar secara berkesan. Kita orang bercakap, kita boleh dengar. Tapi tak tahu sama ada orang yang dengar tu dia mendengar secara berkesan ataupun tak. Ataupun dia saja dengar je. Kemudian tanya balik tak tahu. Tu nak tahu apa itu mendengar secara berkesan. Mendengar secara berkesan tu ialah seseorang yang mendengar mesej daripada penghantar dengan menggunakan tutur kata dan dapat menerima maklumat tersebut dengan baik. Maksudnya bila dia dengar mesej yang dihantar oleh penghantar, tu dia faham. Sebab kita kena bercakap menggunakan bahasa yang elok. Bukan kita bercakap menggunakan bahasa yang tak elok. Tu susahlah. Ni bahasa-bahasa yang tak elok. Jadi macam tak bagus lah macam tu kan. So kita kena bercakap menggunakan kata yang macam sopan. Tak adalah yang macam yang viral case Instagram tu cakap pasal KJB tu, dia tak puasa tu. Tengoklah bahasa dia. Tu kita tengok macam mana tu tutur kata yang tak sopan. Jadi mendengar dengan cara berkesan tu dia kena kasih maklumat yang baik. Menggunakan tutur kata yang bagus, yang baik. Jadi macam tak ada orang kata, teruknya orang ni cakap bahasa tak belajar ke? Tu ialah mendengar secara berkesan. Jadi orang dah dapat taste dah, orang ni cakap bahasa dia teruknya. Jadi orang mendengar kata, tak bagus. Tu salah satu lah. Maksudnya mendengar secara berkesan tu kena pastikan mesej tu menggunakan tutur kata yang bagus. Jadi kita dapat menerima maklumat tersebut dengan baik. Jadi bila orang tu cakap bagus, tutur kata yang baik, kita pun menerima maklumat tersebut dengan baik. Kalau dia cakap dengan bahasa-bahasa yang tak elok, kita pun rasa tak payah dah dengar. Jadi orang tu pun abaikan apa yang orang nak cakap. So dalam mendengar secara aktif ni, dia ada mendengar secara empati dan objektif, mendengar secara kritikal dan non-judgmental, dan juga mendengar secara cetek dan mendalam. Ni yang cara mendengar secara berkesan lah. Ada punya ni kat atas tu. Untuk mendengar secara berkesan ni, apa itu mendengar secara empati dan objektif? Empati tu ialah berusaha untuk memahami dan menghayati perasaan yang dialami oleh penghantar mesej. Macam sifat empati, didengar dulu, difaham, menghayati. Tu ialah empati. Kalau macam kesian, dia tengok mendengar tu, dia kena faham dan menghayati mesej tu. Dia waktu cakap, dia dengar lah. Tu ialah empati. Kalau objektif, iaitu menilai maksud mesej yang disampaikan oleh pekerja dengan adil tanpa berat sebelah. Kalau dengan cara objektif, maksudnya kita nak dengar mesej yang disampaikan tu, jangan tengok siapa yang cakap ni. Kita buat dan dia kalau dia tak ada, dia bukan sesiapa. Kalau macam orang tu ada pangkat ke, kita dengar. Tak boleh. Dia kena dengar sama ada mesej nak disampaikan, jangan ada berat sebelah. Jangan kalau kawan kita cakap kita dengar, lepas tu kalau orang lain dah rasa tak ada kena mengena, tak dengar. Tak boleh. So mendengar secara objektif tu dia nak menilai maksud mesej. Kalau ni sebab dia melibatkan organisasi tu disampaikan oleh pekerja dengan adil tanpa berat sebelah. Pengurus tak boleh nak beza-bezakan pekerja-pekerja dia. So dia objektif dia kena sampaikan untuk semua pekerja-pekerja. Tu maksud mendengar secara empati dan objektif. Contohnya pengurus memberi fokus sepenuhnya taklimat yang disampaikan oleh ketua eksekutif untuk mendalami maksud sebenar penghantar mesej. Maksudnya sekarang ni kalau dia kata yang pertama mendengar secara empati dan objektif, pengurus tu dia akan berikan fokus pada taklimat yang disampaikan oleh ketua eksekutif. So dia dah faham apa maklumat tu, senang dia akan sampaikan kepada dia punya pekerja. So itu yang dikatakan mendengar secara berkesan yang pertama. Yang kedua,
mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Okay, inilah bila mendengar secara kritikal, pendengar tu berkemampuan untuk menganalisis dan menilai sesuatu kesan satu fakta yang disampaikan. Okay, yang kritikal tu dia nak dengar, kemudian dia dapat menilai sama ada apa yang nak disampaikan tu fakta yang sahih. Yang disampaikan memang betul. Tu ialah mendengar secara kritikal. Memang betul-betul lah fakta tu, sahih tu, bukannya yang bohong. Okay, katakan dia kata, bukan satu gosip-gosip. Daripada yang kes, ada kes COVID dekat kelas orang lain, dah sampai dekat awak. So, kritikal tu, awak pun tengok lah. Ke saya, saya fakta dia. Betul tak saya yang berita yang disampaikan? Saya buat tanya orang. Padahal awak memang dengar benda tu, awak dah tahu dulu kan sebab nak ke saya ni awak kena cari bukti fakta tu betul ke tak betul. Okay? Itu ialah mendengar secara kritikal. So dia dapat menganalisis dan menilai satu kesan satu fakta yang disampaikan. So bila awak dah cari fakta tu, cari maklumat, oh betul lah, so sahih lah berita yang disampaikan. Itu ialah kritikal. Okay, kalau mendengar secara non-judgmental, merujuk pada pendengar tidak akan membuat penilaian awal tentang mesej yang akan disampaikan. Okay, kalau non-judgmental ni, orang yang mendengar tu dia tak boleh judge benda tu. Dia tak ada buat judge benda sesuatu tu, terus dia judge kata, oh ni betul lah, ni salah lah tak. Dia akan dengar dulu, dia akan menilai sama ada betul ke. Dia macam buat brainstorming ataupun buat alternatif. Betul ke? Ini macam ni, dia buat macam tu, buat penilaian awal tentang apa yang dia dengar tu. Kemudian baru dia judge lah. Yang awak nak beri hukuman kat orang, tiba-tiba awak tak tahu apa-apa, awak kata, oh salah. Memang salah, orang tu salah. Tak boleh. Sebab tu dia kena mendengar secara non-judgment. Jangan menilai orang tanpa usaha paksa. Tu maksud dia. So dia kena nilai dulu, sidik dulu, baru kita boleh tentukan hukuman tentang apa yang kita dengar. Itu yang kedua, mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Okay, contoh dekat sini, pengurus akan mendengar taklimat daripada ketua eksekutif sehingga tamat supaya dapat membuat kesimpulan kandungan mesej yang disampaikan. Maksudnya dia akan dengar maklumat tu sehingga habis. So kalau dia dengar separuh, kalau lagi tak habis, lepas tu dia punya rakan-rakan yang duduk meeting tu kata, oh bukanlah, ni bukan tadi sambungannya ni macam ni. Padahal benda lain. Tu dia kena buat penilaian awal tu, dia kena tahu. Sebab tu dia kena dengar sampai habis, dia dah faham, baru dia tahu apa mesej nak disampaikan. Supaya dia tidak diperbodohkan oleh orang yang lain. Jadi sebab tu dia nak kena dengar habis. Kalau tidak kadang kalau orang dengki kita ke apa ke, dia cakap yang benda tak elok ke apa, padahal benda yang mesej yang disampaikan lain. Kan kita bergaduh, tu ialah kena mendengar secara berkesan. Jangan just orang awal. Okay, kena buat penilaian dulu baru kita faham, oh betul ke tak betul. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, mendengar secara cetek dan mendalam. Okay, mendengar secara cetek dan mendalam ni pula, kalau cetek ialah pendengar memberi tumpuan pada mesej bentuk lisan dan satu kata yang disampaikan oleh penghantar. Sebab cetek ni dia macam sikit je. So dia tengok mesej tu secara lisan, orang cakap, oh dah sampaikan, penghantar sampai, oh dia tu mendengar secara terus dia lah. Dia tu nama dia cetek. Cetek kan dia tak dalam. So dia akan bertumpang pada mesej bentuk lisan dan tutur kata yang disampaikan oleh penghantar. Just cakap je. Bila orang cakap, dia pun dengar. Okay, kalau mendengar secara mendalam, pendengar tu cuba memahami, mengupas. Yang kalau cetek, dia sikit. So kita dengar lah orang cakap. Semalam kan aku pergi macam ni. Dia dengar je. Okay, apa penghantar tu cakap. Semalam dia pergi keluar makan macam ni. Dia cakap tu, dia dengar lah. Tapi kalau secara mendalam, dia akan cakap, betul ke? Aku nampak dia macam ni. Dia akan cakap, dia akan cuba memahami dan mengumpas maksud tersirat tu. Yang disampaikan oleh penghantar. So dia tu mendalam. Mendalam tu dia akan korek sampai dia tahu apa punca
Betul tak maklumat tu? Tu je lah mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, contoh dekat buku, pengurus akan memahami maksud sebenar yang disampaikan oleh ketua eksekutif walaupun tidak disampaikan secara langsung dalam taklimat yang diberi. Tu maksudnya secara cetek dan mendalam, iaitu dia faham apa yang pengurus tu nak sampaikan. Okay, walaupun tidak disampaikan secara langsung dalam taklimat yang diberi. Dia kalau kita cakap, apa dia punya point dia. So dia cakap, kita tahu apa sebenarnya nak disampaikan. Okay, so mendengar secara berkesan dia melibatkan 3. Okay, mendengar secara empati dan objektif, mendengar secara kritikal dan non-judgmental, dan juga mendengar secara cetek dan mendalam.